kasih. Okey. Semua okey. Okey, kita dengar tu ya. Semua okey. الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, manusia bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, bilakah kiamat akan berlaku? Katakanlah, sesungguhnya ilmunya hanyalah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla,
dan tidak ada apa yang dapat engkau ketahui melainkan saat kiamat itu makin hampir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat 63. Berbahagia yang dihormati Al-Fadhil Tuan Nazir Masjid Al-Mu'minun di SG2 Subang Jaya dan seluruh tan kuasa pengurusan masjid. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam kita yang bertugas pada malam ini, dan yang diraikan seluruh kehadiran para jamaah muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat pertemuan dan keberadaan kita pada malam ini di tempat yang berkat, di waktu yang berkat, di masjid, di lokasi yang berkat, di majlis yang berkat, apalagi dalam suasana hujan yang sedang turun membasahi bumi. Mudah-mudahan hujan itu memberi kita keberkatan sebagaimana yang diajar Nabi kepada kita untuk kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an, jadikan ya Allah hujan sebagai perkara yang bermanfaat. Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah turunkan hujan di sekitar kami, bukan bala ke atas kami. Jadi mudah-mudahan kita beroleh keberkatan seperti hujan yang sedang turun sekarang ini, bukan bencana, bukan bala, tetapi rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini saya akan sambung perbincangan pada bulan yang lepas daripada buku ataupun kitab Hari Tanpa Tarikh. Perbincangan kita pada bulan yang lepas itu pada tanggal 3 Disember yang lalu, tahun yang lalu, dan malam tahun yang baru, bulan Januari. Kita telah berbicara tentang bagaimana pandangan Islam tentang hari kiamat, hari akhirat. Islam melihat hari akhirat merupakan hari kemuncak dan penutup sebuah kehidupan. Artinya kita wajib yakin percaya bahawa dunia akan sampai ketikanya tamat sejarahnya. Dan bila dunia tamat sejarahnya, akan muncul satu alam yang lain, alam akhirat. Alam akhirat kita kena yakin percaya alam kekal, baqin, alam yang kekal dan tidak alami kemusnahannya. Yang musnah alam bumi, yang hancur alam dunia, yang sampai penghujungnya alam bumi, alam dunia, umurnya sampai ke tahap selesai. Tetapi bercakap tentang alam akhirat, ia alam yang kekal selama-lamanya. Tidak ada kemusnahan bagi alam akhirat. Yang kekal adalah sesuatu yang pasti. Itulah sebabnya kata para ulama, alam bumi ada awal, ada penghujung. Alam akhirat ada awal, penghujung tiada lagi. Itu bezanya. Alam bumi ada awal, ada penghujung. Ada awal, ada penutupnya, itu kiamat. Tapi alam akhirat ada awal, hujungnya tidak ada. Dia kekal selama-lamanya, dan alam itu alam yang tidak alami kemusnahan walaupun sedetik. Dan yang keduanya kita telah sebut dalam perbincangan yang lepas, bagaimana wajib kita insaf, betapa hidup ini adalah kepunyaan Allah Azza wa Jalla, bukan kepunyaan kita. Sedikit pun bukan kepunyaan kita. Kita tak ada apa-apa. La syai'a, tidak ada apa yang kita miliki. Yang terbukti semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Hatta bukan saja kita dengan alam nyawa kita, bahkan alam bumi. Alam bumi pun tak bertahan. Bila Allah beri bencana, alam boleh musnah.
Sehebat-hebat bumi yang hebat ini, Allah boleh hancurkan satu saat saja. Segagah-gagah bangunan yang tinggi, Allah boleh hancurkan dalam masa beberapa saat saja. Kita apatah lagi, dan terbukti kita ni maha lemah dan tidak ada sebarang kekuatan. Itulah manusia. Satulah kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah, kalau manusia itu bersikap lagaknya sombong dengan agama, dengan Allah Azza wa Jalla, itu jinayah. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita berlagak sombong dengan agama, dengan Tuhan, itu jenayah. Jenayah dalam agama. Kenapa jenayah dalam agama? Sebab nak belagak tara mana sangat kita. Nak belagak tara mana sangat. Kita tak mampu nak belagak lebih daripada apa yang kita ada. Bahkan kalau ada apa dalam hidup ini, bukan milik kita, milik Allah Azza wa Jalla. Itu kenyataannya. Batulah kita diajar oleh agama insaf dan sedar betapa dunia ini, hidup ini milik Allah Azza wa Jalla. Kewajipan kita satu sahaja. Sampai bila pun kata Al-Imam As-Samarqandi, kewajipan kita satu je. Apa kewajipan kita? Persiapkan amal salah. Itu kewajipan kita. Buat amal salah, banyakkan amal salah, bina hidup dengan amal-amal yang baik. Itu kewajipan kita. Daripada kita mula hidup sampai ke mati, jawapan yang utama, macam mana nak buat amal salah. Itulah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan. Allah berjanji, siapa yang buat amal salah, sebanyak-banyak amal salah, dia akan dapat ketenangan, selamat dunia, bahagia akhirat. Tiket kita amal salah. Sebab itulah kita kena faham, dalam kacamata agama, amal salah tiket ke syurga. Amal salih tiket untuk dapat rahmat dan keredaan Allah Azza wa Jalla. Amal salih adalah jalan mudah untuk ke syurga. Itu keyakinan kita. Dan harga kita, tuan-tuan, selama-lamanya terikat dengan amal masing-masing. Harga manusia selama-lama terikat dengan amal ibadat kita. Satu hadis yang mungkin kita semua dah baca lama ataupun dah faham pun, dan nak tambah lagi kefahaman, satu hadis yang sahih daripada Muslim yang bersabda, bila anak Adam meninggal dunia, terputus semua perkara, melainkan 3 perkara yang takkan putus dengan kita. Meninggalnya manusia, kata Nabi, terputus semua perkara, melainkan 3 yang tak putus dengan si mati yang telah mati. Apa dia 3 itu? Salah satunya ialah sadaqatin jariyatin, amal salah. Sedekahnya masuk yang lain. Jadi itu jelas menunjukkan kepada kita bahawa amal salah adalah sesuatu yang paling utama sekali. Dan kita nak kena usahakan dalam hidup ini kerajinan kepada amal salah, tuan-tuan. Perkara yang tidak boleh kita anggap lekeh dan mudah. Satu kata-kata menarik daripada seorang ulama, tak disebut siapa yang kata, tapi disebut qila. Ada satu kata-kata menarik yang seperti daripada satu tulisan, dengan katanya, Thalathu dhuyufin ya'tuna bila maw'idin. 3 tetamu yang tiba, yang datang tanpa temu janji. Ini yang kita nak kena ingat sentiasa ni, supaya kita bersiap dengan amal soleh. Tak kira lah amal wajib, amal sunat, banyak sikit kena buat. Sebab kata ulama kita, 3 tetamu yang datang tanpa temu janji, datang mengejut. Dia tak ada buat appointment kita, tak call dulu, saya akan datang kejap lagi, besok, tak ada. Datang mengejut. Satunya rezeki, yang kedua qadar Allah, ketiga al-maut, kematian.
Jadi sebab itulah kata para ulama, tiga ini datang tanpa temu janji. Pertama, rezeki. Rezeki jangan tengok rezeki duit saja. Rezeki kita, rezeki kesihatan, masa. Bukan mata-mata duit, tetapi kesihatan, masa. Rezeki itu, siapa tahu yang dia akan hidup lagi malam ini? Kita tak tahu. Siapa tahu yang besok dia sihat walafiat? Kita tak tahu. Nampak sihat sekarang pukul 8.10 minit sihat, pukul 8 pagi esok mungkin terlantar. Masih bernafas sekarang pukul 8.10 minit, pagi besok di alam barzakh. Jadi tetamunya bernama rezeki kita tak tahu, datang sekarang atau besok kita tak tahu. Rezeki kesihatan, sebab itulah kita jangan lupa alfa tentang kesihatan. Allah beri sekarang, ambil kesempatan. Termasuklah qadar Allah Azza wa Jalla. Kita tak tahu bagaimana kita besok lusa tolak, kita tak tahu. Termasuklah kematian, lagi tak tahu. Saya tak nak kupaslah semua itu, tapi nak menunjuk pada tuan-tuan dalam hidup ini, sebenarnya tugas kita ialah ciptalah amal saleh sebanyak-banyaknya. Carilah peluang-peluang itu, yang sunat dikerjakan, yang wajib dilaksanakan, yang kecil pun dilakukan, yang besar patah lagi. Jadi mudah-mudahan itu di antara keinsafan kita untuk kita kembali bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Malam ini disambung perbincangan kita dengan tajuknya, dalam tulisan inilah saya bacalah tulisan ini, kepercayaan mutlak. Dalam hal ini terdapat penjelasan yang nyata daripada Al-Quran tentang kewajipan beriman dengan hari akhirat. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Al-Baqarah ayat 177. Yang bermaksud, bukanlah suatu kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seorang pada Allah dan hari akhirat. Ayat ini jelas menunjuk kepada kita siapa yang beruntung dalam hidup ini. Yang beruntung berjaya dalam hidup ini siapa tuan-tuan? Orang yang beriman kepada Allah dan yakin pada hari akhirat. Itulah orang paling beruntung sekali. Dalam dunia, malah dia hidup dalam macam mana situasi sekalipun, kekayaan dia nikmati, kehebatan dia miliki, apa dia ada sekalipun, yang paling terbaik ialah kita percaya kepada Allah dan yakin pada hari akhirat. Itulah yang dikatakan kemenangan yang mutlak. Satu hari Umar radhiyallahu anhu, dia tengok seorang lelaki sedang berniaga di pasar Madinah. Berniaga dan dia untung. Ramai pelanggan datang ke gerai-gerainya dan ramai pelanggan yang menguruninya. Pasti untung dia dapat daripada perniagaan itu. Dan orang bercakap tentang perniagaannya, untung dia. Orang puji dia sebab dia berniaga untung. Umar perhati, Umar tengok. Tetapi satu kelakuan yang dilihat Umar ialah lelaki ini tak segera untuk bersolat. Makna kata mudahnya, bila solat berkumandang azan, dia tak segera nak pergi, tetap di pasarnya sebab berniaga. Umar perhati. Hinggalah satu hari Umar datang kepadanya, dia tanya kepada lelaki ini, hal rabihta anta? Kamu dah untung ke? Dapat untung ke? Umar tanya soalan maut. Kamu dapat untung tak? Lelaki dia faham. Dia faham soal Umar tentang perniagaan lah. Umar tanya dapat untung ke? Dia faham soal Umar dengan bentuk kefahaman yang umum. Apa dia? Perniagaan. Dia jawab, ya, rabih tu, aku untung. Sebab dikait dengan perniagaan. Umar kata tidak, kamu ni orang paling rugi. Umar kata engkau paling rugi. Laki-laki tadi tengok Umar, dia kata, bagaimana khalifah, aku paling untung. Aku berniaga dapat apa aku nak, untung lah. Berniaga aku untung. Umar kata tidak, kamu paling rugi sekali.
Lalu Umar tegaskan, keuntungan kamu sekadar kamu cari di atas bumi Allah ini, itu bukan keuntungan. Sebab kamu rugi dengan Allah kerana kamu tinggalkan ibadat. Umar puati, dia tak segera untuk bersolat, dia tak segera untuk ke masjid untuk bersolat ketika azan berkumandang, tetap di tempat perniagaannya. Umar kata, kamu rugi besar, kamu tak untung pun. Kamu telah cipta kerugian di atas usaha kamu sendiri, iaitu apa? Kamu cari harta, kamu lupakan Allah Azza wa Jalla. Cari harta, tapi lah kamu lupa. Kata Umar, engkau paling rugi sekali. Khasirta khusranan, kamu paling rugi sekali, kata Umar. Lalu jelas daripada cerita itu, kata Umar kepada lelaki tadi, engkau tidak pernah untung, tapi engkau telah cipta kerugian si Allah Azza wa Jalla. Kenapa tuan-tuan? Kerana laki-laki tadi berniaga sekadar cari keuntungan dunia, tapi dia tak cari keuntungan akhirat. Dia lupakan Allah Azza wa Jalla. Saya nak bawa cerita bukan apa, nak kaitkan dengan hadis, dengan ayat ini. Allah sebut kepada kita, orang paling beruntung ialah orang yang al-birra, yang yakin, percaya, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalaupun dia dapat untung dunia, kita pada hari ini dalam situasi tertentu lah, bukan semua. Ada orang kadang-kadang dia pulun dunia, jangan cakap lah. Keluar pagi, kadang-kadang tak balik-balik, keluar malam, balik pagi besok, dengan usaha yang pelbagai. Sebab apa? Dunia diraih. Tetapi masa yang sama, dia gagal dalam hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Bab solat tak dijagai, bab ilmu tak dihayati, bab agama tak dijagai. Masalahnya ialah imannya tak berapa kemas. Ini antara kerugian yang kita cipta kadang-kadang. Sebab itulah satu ketika yang lain, itu cerita Umar tadi, ketika yang lain berlaku kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ini riwayat juga. Ketika Ali berkhutbah di Masjid Nabawi, berkhalifah yang keempat pada masa itu, Ali radhiyallahu anhu angkat suara yang tinggi dalam khutbahnya. Rafa'a sautahu rafa'an, maksudnya angkat suara tinggi dalam khutbah, seolah macam melaung dalam khutbah. Kenapa? Sebab Ali tengok ada segelintir lelaki sedang berniaga. Dia puati dalam situasi itu ada orang sedang berniaga. Lalu Ali angkat suara dengan menyatakan bahawa kamu telah mencipta kegagalan, kamu telah cipta kegagalan dalam hidup, perniagaan kamu tak ada untungnya. Ketika khutbah sedang berkumandang, lalu Ali radhiyallahu panggil masuk ke masjid, duduk bersama. Cerita panjang, saya nak ambil nafsnya, menunjukkan kepada kita bagaimana Ali radhiyallahu anhu murka dan marah bila segelintir di kalangan masyarakat ataupun orang ramai yang pada masa itu tidak mengendahkan suasana bersolat di masjid ketika berkumandang, tapi sedang urus niaga. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang benda macam ni berlaku kepada kita sampai sekarang ni. Kita kena peka dan prihatin dalam benda macam ni. Kita jangan jadi manusia yang bersikap hipokrit dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan. Sifat hipokrit ini bukan sifat yang baik, sifat yang buruk dalam agama. Apalagi hipokrit dengan Allah Azza wa Jalla. Allah bagi rezeki tapi lupa kepada Allah pemberi rezeki. Allah bagi nikmat tapi lupa Allah pemunca nikmat yang kita ada, kita lalai. Itu bukan sifat agama, bukan sifat yang baik. Ini sifat hipokrit yang tidak sama sekali diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini saya ambil rumusannya, menyatakan siapa yang paling beruntung ialah orang yang man amana billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman Allah dan hari akhirat. Saya nak letak asasnya apa benda? Kepercayaan mutlak kepada hari penting. Kepercayaan mutlak pada akhirat, tuan-tuan, amat penting. Kita bila hidup kita diikat dengan kepercayaan pada akhirat, kita akan dapat bina kehidupan yang baik. Secara moralnya, manusia bila tak ingat akhirat, dia tak ingat akan dosa dan pahala. Itu kita paling takut. Hari ini kita bercakap tentang masalah moral. Contohnya dalam Saidul Rasyid hari ini di Selangor, terbaik khutbahnya Har-Rashwah, tegas.
Dan penulis khutbah saya difahamkan Al-Fadil Ustaz Osman Hamzah, mantan Imam Besar Masjid Negeri Selangor. Dia penulis khutbah ini yang dibaca oleh khatib kita ini di Selangor tentang rasuah. Mantap khutbah ini. Saya kalau boleh khutbah ni ulang 3 bulan pun tak apa. 3 bulan tak apa. Sebab apa? Manifestasi khutbah ini amat penting sebagai peringatan. Saya difahamkan penulisnya adalah Al-Fadil Ustaz Osman Hamzah, mantan Imam Besar Masjid Negeri Selangor. Masih ada dia sekarang. Sebagai contoh dalam isu rasuah, saya kena kaitkan sikit. Dalam hidup beragama, tuan-tuan, satu jenayah yang boleh membawa kepada kehancuran dalam pelbagai aspek kehidupan, rasuah. Dia bukan sekadar boleh membinasakan penerima, tetapi pemberi, termasuk perantara rasuah. 3 pihak akan menerima bencana besar. Bencana dosa satu hal, tapi bencana besar ialah bencana hilang berkat. Bencana dosa satu perkara, tapi bencana hilang berkat. Dan bencana besar ialah Allah melaknat. Satu Nabi bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Allah melaknat dengan laknat yang begitu besar di hari akhirat kepada ar-rashi yang pemberi, wal murtashi yang beri, yang menerima, wal ra'ish yang menjadi perantara. Perantara pun terima banan juga. Bukan saja yang memberi menerima, 2 pihak. Pihak ketiga, siapa perantara? Yang menemukan 2 orang ni siapa? Tak kira lah. Perantara itu adalah orang dikira dapat anak sama. Saya nak kaitkan sikit, bukan apa ni, bukan isu malam ni, tapi nak kaitkan sikit supaya nak sebut bila manusia tak berapa ingat tentang ancaman akhirat, adanya hari kebangkitan, hari pertemuan Allah Azza wa Jalla, dia tak akan fikir tentang dosa pahala. Batu orang yang terima rasuah, ambil rasuah, dia tak fikir dosa pahala tu. Dia mungkin tahu dosa pahala, tapi tak letak dalam kotak pemikiran akidah dia. Sebab kalau dia letak dalam kotak akidahnya, keimanannya, dia tak akan tergamak. Walaupun dia berpeluang, sebab dia tahu hukum dalam agama qat'in jelas haram. Jelas haram. Tak ada ruang-ruang boleh kata boleh, dibolehkan, sunat ataupun diharuskan. Tak ada. Bahkan satu penyakit rasuah ini, kata para ulama, kadang-kadang tak perlu kita detail pun, orang yang memberi, menerima, dia tahu dia buat silap. Sebab tidak ada orang yang buat rasuah dia akan iklan, saya dah buat rasuah tadi. Tak ada orang terima akan kata saya terima rasuah tadi, alhamdulillah terbuka bercakap. Tak ada. Apalagi buat media, buat sidang konferens ataupun sidang media, takkan buat. Dia tahu itu jenayah, dia akan tutup rahsia itu sebegitu rupa. Itu bila sebut hal itu, kata para ulama, jelas ada dosa di sebalik amalan itu. Sebab dia tak berani nak buka rahsia rasuah, dia tak berani cerita ke orang, sebab dia tahu dosa. Tapi masalahnya, bila dia tak faham nilai dosa pahala dalam agama, tak ada keyakinan mendalam tentang akhirat, dia jadi masalah. Batulah kita dalam hubungan ini, kenapa perlu kita letak perkara akhirat sebagai utamaan? Tadilah untuk menghalang daripada kejahatan sosial, menghalang keburukan dari sudut sosial masyarakat, nak halang daripada rasuah macam-macam. Tak kira lah, kan rasuah saja, yang lain pun zina, minum arak, judi. Bila ada kekuatan akidah dalam hati, kita tanam betul-betul, ada hari pembalasan, ada mahkamah Allah bersidang, Allah akan buka fail-fail kita, Allah akan sebut kesalahan kita, Allah akan sebut tentang dosa kita, orang tahu tentang kesalahan kita, mahkamah, kita faham macam tu. Itulah dinamakan sebagai akidah ataupun kepercayaan pada akhirat di tahap tu. Jadi termasuk tuan-tuan, dalam hal ini tidak ada di sana satu ruang langsung untuk kita menolak kepercayaan penuh tentang hari akhirat si agama. Suatulah kalau ikut pandangan para ulama salafun salih, kalau ikut pandangan ulama salafun salih, bila kita percaya akhirat, ada 4 benda yang boleh membawa kepada keinsafan dalam hati kita. Kalau kita percaya sulang balik,
Kalau kita percaya dengan yakin tentang hari akhirat, akan datang 4 perkara yang membawa kehidupan kita lebih aman sentosa. Apa dia 4 perkara? Yang pertama, kita akan terasa takut dan bimbang akan ancaman Allah Azza wa Jalla. Hati kita bercakap, Allah mengancam aku ni dengan dosa ni, Allah ancam dengan neraka. Kita akan takut. Dia akan bawa kita pada perasaan takut, al-khawf. Itu satu. Yang kedua, menjadikan kita lebih berhati-hati dalam soal amalan kita. Kita lebih berada keadaan berhati-hati, berbimbang. Kalau kita buat benda yang tak elok, yang tak baik, Allah murka. Ada kebimbangan itu. Kebimbang. Yang ketiga, kata para ulama, dengan kita ingat pada akhirat tadi, yang ketiganya ialah kita akan pasti kita sentiasa buat benda yang baik-baik saja. Susah macam mana pun kita akan buat benda yang baik. Susah payah macam kita akan buat yang baik. Sebab apa? Kita tahu itu jalan kita. Yang keempat, bila kita faham tentang nilai hari akhir dalam hati dada kita, keempat ialah kita tak redha kita dibakar oleh neraka Allah Azza wa Jalla. Kita tak redha kita punya batang tubuh dimakan api neraka Allah Azza wa Jalla, walaupun seinci sesaat, apalagi sampai ratusan tahun. Tak redha kerana kita punya fizikal ini, kita hanya nak syurga yang menyentuhnya, bukan neraka menyentuh. Itu 4 perkara. Ini kata para ulama, kalau kita ada keyakinan tentang hari akhirat dan kepercayaan penuh kepada ini, saya rangkumkan saja ini. Banyak lagi, saya rangkum 4 tadi. Itulah 4 nilai utama yang akan bawa kita ke mana? Ke jalan keselamatan. Bila kita faham tentang ketakutan hari akhirat begitu rupa, ancaman nerakanya, kita tidak redha dimakan oleh neraka, kita akan terbawa ke jalan kebaikan. Sebab itulah orang yang faham tentang hari akhirat, yang sentiasa ingat hari akhirat, yang mengaji dan yakin hari akhirat, dia akan sejahtera selamat. Tak tergamak dia nak buat benda maksiat dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Rasuah tadi di antaranya. Ini di antara ancaman yang memusnahkan banyak perkara. Rasuah ni tuan-tuan, dia bukan setakat memusnahkan peribadi tu, dia boleh musnahkan anggota keluarga, memusnahkan keluarga yang kita miliki. Minta maaf sebut malam ni, saya bila rasuah disebut tema utama dalam peringkat negeri Selangor, Jais punya khutbah, saya berpandangan ini suatu khutbah yang besar. Mana mungkin Jais nak buat khutbah macam tu kalau tidak benda itu besar dan penting untuk diperkatakan. Mana mungkin pihak MAIS nak benarkan itu dibaca di masjid-masjid hari ini kalau ia bukan benda yang besar. Bila dibaca atas mimbar Jumaat, tuan-tuan, benda besar, bukan kecil. Bila dibaca oleh khatib atas mimbar Jumaat, khalayak orang dengarnya ramai, puluhan ribu dengar, ia benda besar dan benda yang patut diperkata di tengah. Sebab apa? Sebab kesannya besar sekali. Dia kesan rasuah bukan setakat peribadi pelaku, tapi kesan kepada anggota keluarga, masyarakat yang bersama dengan dia. Kepada dia sendiri memanglah hatinya makin sakit, makin hitam, makin tak berapa nak kokoh, jiwa makin rapuh dengan ilmu, makin kotor macam-macam kalau dia tak bertobat segera. Yang kedua ialah tentang dia dan keluarga, dia dengan anak-anak, dengan isteri. Satu Nabi kaitkan sangat tentang isu haram harta dengan soal kekeluargaan. Nabi kaitkan kan kesan itu kesan yang akan dibawa dalam kekeluargaan kepada anak isteri yang diberi makan itu, walaupun air seteguk, walaupun susu sesudu ataupun nasi sepinggan, tapi kan itu duit haram. Kesan ada jiwa anak-anak dan keluarga, ada, kerana yang masuk dalam jantung mereka benda yang tidak elok, tidak baik, akan menjadi satu yang memusnahkan masa depan mereka, menyebabkan hati mereka juga makin hitam. Masalah akan datang, tak bagus sekarang, akan datang. Yang kita lebih takut warisan. Mungkin satu ketika zaman kita bagi makan tak nampak apa, tapi anak kita kemudian kesan atuknya buat kerja jenayah, anak cucu menerima kesan, akan datang. Dia ada kesan tu. Kan keturunan Tuhan dia tak henti setakat 1-2 keturunan, dia akan berlanjutan. Sejarah macam tu kena ingat. Sebab itulah benda macam ini
Islam memang tegas, dan kita kena sebut sentiasa sebab kita nak masyarakat sejahtera, aman, damai dan hidup dalam kerangka-kerangka yang diajar agama, tidak melewati batas agama. Saya tak tahulah nak kata apa lagi, tapi bagi saya isu ini isu yang penting. Quran pun mengharamkan, hadis Nabi mengharamkan, sampai Nabi bercakap dalam nada begitu rupa, laknat dikutuk, dilaknat macam-macam. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Semua pihak, tak kira siapa, kita kena ada kekuatan, keinsafan. Kita tak akan tanggung langit sampai bila, tak akan tunjang bumi sampai bila, tak akan hidup selama-lama di atas bumi Allah. Satu ketika, mungkin tidak besok malam ini, kita meninggal dunia. Bayangkan kalau kita meninggal dunia keadaan belum diampunkan dosa. Allahu Akbar. Kita boleh bayangkan kita diangkat nyawa ketika belum kita bertaubat. Bayangkan. Saya paling takut, saya rasa saya paling takut saat kematian saya, dosa tak terampun, amalan tak cukup di dada, ilmu tak berapa kemas di hati. Subhanallahil azim. Sebab alam setelah mati nanti, alam lebih teruk untuk kita hadapi, lebih besar kita, bukan satu alam yang kita boleh kait dengan dunia lagi dah. Sebab alam itu alam pembalasan. Innama al-akhiratu, atau kata ulama, akhirat alam penerimaan amalan, alam terima amalan, terima pembalasan. Bukan alam bumi, tapi alam akhirat. Alam bumi beramal, alam akhirat alam terima balasan. Jadi kita kena kaitkan, bila kita dah meninggal dunia dalam keadaan kalau ilmu tak cukup di dada, dalam keadaan taubat belum terima, kita boleh bayangkan hari-hari di alam barzakh kita penuh dengan 1001 masalah, kecelakaan, kemusnahan, wal'iyadzubillah. Betul ni tuan-tuan. Saya harap benda macam ni saya berkongsi, bahawa saya nak ajak diri saya, mengajak semua rakan-rakan saya yang terkenal tak kenal di mana lokasi mereka berada, hatta dalam live kita malam ini didengari. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesejahteraan. Dengan satu perkataan sebut, memang kita insan yang lemah. Kita orang ada kelemahan, tahu kita bukan malaikat. Kita bukan malaikat yang bersih, yang suci, yang tak dosa. Kita bukan Nabi yang maksum, ya. Tetapi dalam kelemahan kita, jangan biar kelemahan mengatasi kita. Dalam kelemahan, cari kekuatan. Dalam kesalahan, cari keadilan. Dalam dosa, cari petunjuk. Itu yang utama. Ini peringatan. Sebab kita tahu siapapun kita pendosa. Cuma peringkat dosa kita kecil besar lah, tapi pendosa. Tak kira siapa bercakap pendosa juga. Tapi kita jangan biarkan hidup ini dikuasai oleh nafsu syahwat yang tak ada hujah agama, nafsu yang boleh mewas, tak boleh. Kita cari jalan untuk kembali ke pangkal jalan sesegera mungkin. Sebab itulah kita beruntung bila ada nasihat, ada bimbingan, ada peringatan, ada benda kita sampaikan oleh orang ramai kepada kita. Kita kena rasa syukur pada Allah Azza wa Jalla. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Allah sebut Quran, orang yang boleh berjaya, kata Allah, siapa orangnya? Orang yang hidup dalam keadaan berpesan dengan kebenaran, pesan kesabaran, pesan dengan agama. Ini beruntung. Sebab kita beruntung saat aku buat silap, ada benda yang datang mengajar aku untuk kembali. Alhamdulillah. Saat aku buat kesilapan, dosa, ada orang yang akan aku balik. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Azza wa Jalla. Bahawa kita kena berlapang dada, berlapang jiwa, tidak sempit hati. Sebab dalam agama ni tuan-tuan, kita memang pesalah, kita memang pendosa, tak kira siapa. Saya bercakap pun pendosa. Nabi dah sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Kullu bani Adam khata'. Tiap manusia ada buat salah, tiap orang ada buat dosa. Tapi Nabi ingat kepada kita, Nabi beri jalan kepada kita. Apa kata Nabi? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tengok tu tuan-tuan, solusi Nabi menarik. Nabi kata apa? Sebaik-baik orang bersalah, siapa? Dia bersalah. Tapi sebaik orang bersalah, at-tawwabun, orang yang balik kepada Allah semula, yang balik semula pada Allah. Ini orang terbaik. Tengok tuan-tuan, solusi Nabi ni menyegarkan hati kita, menyegarkan jiwa kita. Sebab tu tidak ada kesempitan bagi orang nak balik ke pangkal jalan. Tak ada kesempitan. Allah masih buka pintu. Sebab itulah kita ambil kesempatan. Saya bercakap untuk saya,
Saya pendosa, ada silap, saya nak balik pakal jalan. Ya Allah Tuhanku, berilah aku rezeki untuk balik kepadamu ya Allah. Itu harapan kita. Baik, sikit lagi, Asyak pun nak masuk 4 minit lagi. Dalam hal ini kita bercakap tentang kepercayaan mutlak tentang hari akhirat. Itu tajuknya. Dalam konteks beriman pada hari akhirat, ia adalah satu bentuk kepercayaan yang mutlak. Sumber utamanya adalah pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Beriman dengan hari akhirat terfokus kepada keyakinan berlakunya situasi seperti fitnah alam kubur, azab dan nikmat alam kubur, kebangkitan semula dan perhimpunan padang mahsyar, adanya perhitungan kitab amalan, titian as-sirat, wujudnya alam syurga neraka, wujudnya kalam al-kautsar asy-syafa'ah. Kita tuan-tuan bila bercakap tentang hari akhirat, dia bukan selapis akhiratnya, dia banyak lapis yang kita kena fahami. Hari akhirat bermula alam barzakh. Alam barzakh, alam pertama kita selepas mati. Alam barzakh, alam kita seorang-seorang, keseorangan, tidak berteman dan tidak bersama sesiapa. Di bumi kita bersama keluarga, ada anak-anak keliling kelalang kita, cucu pun ramai, bagi orang dah cucu ramai, dah 10 cucu contohnya, seronok. Bila masuk alam barzakh, kita seorang-seorang. Dan alam barzakh, alam yang mempertemukan kita dengan kebenaran. Rupa-rupanya kita lahir seorang-seorang dahulu, kembali seorang-seorang. Kita lahir seorang-seorang, keluar pada rahim mak kita seorang-seorang kita. Tengok-tengok dunia terbuka depan kita. Akhir kita balik ke lubang yang sempit. Apa dia? Alam barzakh. Kita bermula lubang yang sempit, maaf lah, rahim sempit tu. Bagi tengok bayi dalam rahim bergerak sekadar tu saja, tak lebih jauh. Itulah rahim bagi seorang bayi kita, sempit. Dalam sana kalau tengok apa ni, dia punya gambar tu dalam bulatan, tapi akhirnya kita dapat lubang yang sempit, rahim sempit, kita balik lubang yang sempit sama. Kubur luas setara mana sangat, berapa kaki tuan-tuan, itu tempat kita letak mayat kita, sekadar itulah. Letak pula apa ni, kayu ataupun seumpamanya. Tengok, itulah perjalanan kita. Saya ingat kita azan dulu, kemudian kita sambung 2-3 minit insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazina hadina wa atubu ilaih. Allahu akbar. Allah. أشهد أن لا إله أشهد أن محمد أشهد أن محمد أشهد أن محمد أشهد أن محمد أشهد أن محمد
Asyhadu an la hawla Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد. InsyaAllah saya Nabi masa dalam 3-4 minit. Tuan-tuan sekalian, jadi balik kepada kita tadi, alam akhirat dan tahap-tahapnya bukan selapis, banyak lapis. Bermula alam akhirat, alam barzakh itu sendiri. Dan alam barzakh adalah alam di mana kita akan berseorang-seorang. Dan bila masuk alam barzakh, datang alam perhitungan. Perhitungan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mula hitung kita melalui malaikat Munkar Nakir. Berlaku perhitungan tentang kita dan amalan kita, agama dan iman kita, baik buruk kita. Dan perhitungan bukan kecil, kerana perhitungan itu adalah penanda aras pertama, sama ada kubur kita bercahaya ataupun gelap gulita ataupun terseksa. Ini kenyataan alam barzakh ni, bukan selapis. Alam akhirat di berlapis-lapis. Nak sampai kepada alam mahsyar, entah berapa ribu tahun, mungkin jutaan tahun kita dalam kubur. Jadi bayangkanlah daripada alam barzakh tadi, adanya hari perhitungan dengan malaikat Munkar Nakir. Pada masa itu, keputusan depan kita, sama ada kubur dilapangkan ataupun kubur makin sempit dan terus sempit, gelap gulita. Sebab itulah ini yang menakutkan. Satu hadis disebut kepada kita, Nabi kata, inna awwala manzilin min manazil akhirah al-qabru awwalu manzilin. Kubur adalah rumah pertama kita daripada perjalanan ke akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Nabi sebut ni, siapa yang berjaya di alam kuburnya, maka selepas itu mudah. Siapa yang berjaya di alam kubur, berjaya maksud apa? Dengan maksud tenanglah. Perhitungan dengan Munkar Nakir selesai dengan bahagia. Kata Nabi, fama ba'dahu aisar, urusan selepas itu mudah. Tapi Nabi sebut, fa in lam yanju minhu fama ba'du asyad min dhalik, atau kama qala. Siapa yang gagal pada saat ketika itu, yang kemudian teruk dan makin teruk. Subhanallah, Nabi sebut. Jiwa mana yang tak takut? Hati mana yang tak bimbang, tuan-tuan? Saya bercakap ini, saya baca tu air mata. Nabi tak berdusta, Nabi tak bohong. Benar kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nabi nak angkat cerita akhirat demi untuk kebaikan kita bersama. Nabi nak angkat cerita akhirat supaya kita faham dan tahu hakikat alam barzakh macam mana. Patutlah lapis yang kedua ni pun dah cukup dah. Kalau kita berjaya pada saat itu, kata Nabi, fama ba'dahu aisar, selepas itu mudah, dipermudahkan Allah, mudah sungguh sampai kepada mahsyar. Tapi kalau kita gagal pada hari itu, kata Nabi, fama ba'dahu asyad, yang kemudian lagi teruk, lagi terseksa. Kerana alam kubur kita makin gelap. Dah gelap masa kita di ke bumi, jalan kita makin gelap gulita.
Benda macam lah kita kena belajar, kena tahu, kena insaf. So, benda-benda macam benda rahsia besar dalam kita beragama. Daripada ilmu kita pelajari, kita nak bawa supaya kita faham. Itu kenyataannya. Peringatan macam tuan-tuan, peringatan Nabi SAW kepada kita, yang utama itu tahap yang seterusnya. Yang lebih jauh, panjang lagi, macam mana ada titian as-sirat. Belum nak ke mahsyar, ada titian as-sirat. Yang ini kita akan sambung nanti. As-sirat bukan satu jambatan macam ada 5 lane, 4 lane highway, tak ada masalah lah. As-sirat satu titian yang cukup pelik dan berbahaya. Kehalusan dia punya, halusnya lebih halus pada benang, dan ketajaman laluan itu lebih pada mata pedang. Ini semua hadis. Berarti bicara hari akhirat, tentang as-sirat, tentang kiamat kubur, tuan-tuan, semua ada dalam belakang. Nabi yang sampaikan. Jadi mudah-mudahan dalam kesempatan akan datang kita sambung perbincangan kita ini. Yang penting di peringkat pada malam ini, mudah-mudahan Allah berikan rezeki keimanan. Iman kita makin kokoh, jiwa kita makin mulia, amal kita makin mantap, hati kita sejahtera, dan amal kita makin padu, dan iman kita makin jitu, hidup kita makin diberkati. Kalau kita meninggal pun dalam tempoh sesaat ini, Allah SWT angkat nyawa kita, keadaan kita dirahmatinya, bukan dimurkainya, diradainya, bukan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa azim sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah